Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa muta'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika 'ilman wa ta'lima innaka 'ala kulli shay'in qadir. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah hari ini kita akan sambung yang terputus malam. Bab yang ke-40 daripada Kitab As-Shaum, daripada Kitab As-Sunan oleh Al-Imam Abi Dawud rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumikum fid darain. Amin. Tanpa memanjangkan masa, kita baca terus insya-Allah. Wa bisanadil muttasil minna ila al-Imam Abi Dawud rahimahullah annahu qala bab ta'khiru qada'i Ramadan. Bab pada menyatakan melewatkan qada' Ramadan. Benda ni harus, sama ada kita lewatkan kerana uzur ataupun tidak, harus. Tapi janganlah sampai jumpa Ramadan yang baru. Kalau jumpa Ramadan yang baru, kalau seseorang itu masih belum qada' dia punya puasa Ramadan yang lepas, mengikut bilangan hari yang dia tinggalkan, maka wajiblah dia qada' kan. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Walaupun dalam ayat Al-Quran tersebut sebut hanya sakit ataupun safar, yang mana ia adalah keuzuran yang dibenarkan oleh syarak. Tapi kalau seseorang itu tinggalkan tanpa uzur, maka min babi aula, maka secara lebih utamanya untuk dia qada'. Senang ceritanya, siapa yang mana tinggalkan satu hari daripada Ramadan, maka wajiblah untuk dia qada' puasa tersebut mengikut bilangan hari yang dia tinggalkan. Kalau tinggal satu hari, qada' satu hari. Tinggal 2 hari, qada' 2 hari. Tak kira lah sama ada dia tinggalkan itu ada uzur syar'i ataupun tidak, dia kena qada'. Cuma qada' ni bila tuan-tuan? Dia adalah muwassa', luas, sehingga datangnya Ramadan yang satu lagi. Hatta kalau datang Ramadan satu lagi, dia tak qada', dia still kena qada' mengikut bilangan hari yang mana dia telah tinggalkan. Cuma dalam mazhab sebahagian ulama di kalangan sahabat tabi'in dan juga a'immah mazahib, antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, mereka mengatakan kalaulah seseorang itu langgar Ramadan yang baru, tidak qada' puasa Ramadan yang lepas, sehinggalah masuk Ramadan yang baru tanpa uzur yang diiktibar ataupun dikira oleh syarak, maka dia kena bayar fidyah, termasuk dengan qada' bilangan hari tadi. Dia punya pendetailan tuan-tuan boleh tengok dalam kitab-kitab fiqh lah. Dan dia punya penghujahan boleh tengok dalam kitab-kitab fiqh yang lebih tinggi. Kenapa mereka mewajibkan qada' beserta fidyah jika langgar Ramadan? Apabila masuk Ramadan baru masih belum qada' tanpa ada keuzuran yang diiktibar oleh syarak, kenapa mereka kena bayar fidyah beserta dengan qada'? Itu kena tengok dalam kitab-kitab fiqh yang lebih tinggi lah. Kitab-kitab fiqh perbandingan. Mazhab Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, mereka hanya mewajibkan qada' sahaja tanpa bayar fidyah. Ala kullin, sepakat mereka di atas kewajipan qada'. Tidak kira tinggal sama ada sakit sendiri, ataupun disebabkan oleh musafir, ataupun disebabkan oleh mengandung, ataupun disebabkan oleh menyusu, sebagaimana yang disebut sebelum inilah dalam bab-bab yang sebelum ni. Ada satu soalan ditanya, boleh qada' puasa dengan puasa 6 ke Ustaz? Dalam mazhab kita boleh, tetapi tidaklah digalakkan. Jadi better untuk qada' secara berasingan. Lagipun qada' ni muwassa' tuan-tuan, dia luas. Sampailah Ramadan akan datang. Jadi pada bulan Syawal tu, dia puasalah 6 Syawal dulu. Ataupun kalau dia rajin, terutamanya orang lelaki lah, kan, kalau ditinggal sehari, dia qada' lah yang wajib tu dulu. Kemudian dia boleh puasa 6 Syawal selepas itu, sebab Syawal pun ada 6 hari. Jadi isunya siapa tuan-tuan? Isunya ialah pada orang perempuan yang mana kalau kena haid dia ialah 7 hari ataupun 8 hari. Kebanyakan haid dia, bukan kebanyakan, kebiasaan haid dia ialah 7 hari, 8 hari.
dia nak kena qada 7 hari 8 hari. Yang bulan tu pula lagi 7 hari 8 hari haid dia. Tu dah berapa hari? Dah 15 hari, dah 16 hari. Kemudian kalau nak campur dengan lagi 6 hari daripada Syawal, jadi berapa lah yang tinggal? Dia nak kena qada 7 hari. Campur 6 hari daripada Syawal. 7 campur 6, 13. Betul tak? Kemudian lagi 7 hari itu haid untuk bulan tersebut, bulan Syawal tersebut. Kalau dia datang haid lah bulan tu. Jadi maksudnya sempat je dia nak qada dan dia nak puasa sunat 6 hari Syawal. Sempat je. 7 campur 7, 14. Ataupun 8 campur 8, 16. Campur dengan 6, baru 22. Maksudnya ada lagi lah. Cuma dia berhajat kepada apa tuan-tuan? Dia berhajat kepada orang yang mana rajin. Orang yang ada keazaman, ada kekuatan diri. Tapi kalau haid dia 10 hari, haid dia 12 hari, 13 hari, ni biasanya yang menjadi permasalahan. Betul tak? Haid dia yang bulan Ramadan tu, let's say kata 10 hari. Kemudian haid yang baru 10 hari juga biasanya. Jadi 10 hari tu memang tak boleh puasa dah. Dia qada 10 hari, dah 20 hari dah. Masih lagi berbaki 10 hari kalau dia nak pulun puasa Ramadan. Kalau dia nak pulun puasa 6 Syawal, boleh je. Tapi dia berhajat kepada orang yang rajin lah tuan-tuan. Dia berhajat kepada orang yang rajin. Dalam mazhab kita boleh gabung puasa qada dengan puasa 6 Syawal. Cuma tidaklah digalakkan. Untuk lebih lagi orang kata pahalanya, tunaikan yang wajib, kemudian puasalah 6 Syawal. Itu je lah biasanya orang pertikaikan. Orang pertikaikan, dia kata antara wajib dengan sunat, sepatutnya kita kena dahulukan yang wajib. Jadi kalau kita kata dahulukan wajib, betul, boleh dahulukan wajib. Kalau orang lelaki yang tinggal sehari 2 hari, no problem lah. Jadi isu dia pada orang perempuan. Itu pun orang perempuan yang mana haid dia datang dengan bilangan yang banyak. 10, 11 hari, 12 hari, 13 hari, mungkin 15 hari yang paling banyak dia dalam satu bulan. Kalau 15 hari dia haid tuan-tuan, jadi kalau dia nak qada 15 hari, lagi 15 hari dalam bulan Syawal dah haid dah. Dia nak puasa bila? Untuk 6 Syawal kan? Jadi ala kullin, sebahagian ulama, dan ini yang saya pegang pun, dia boleh untuk puasa Syawal dahulu. Dia tak timbul isu yang mana wajib, yang mana sunat lah. Sebab wajib tu dia boleh buat secara muasa'. Dan kalau dia mati pun, dia kena qada je lah. Maksudnya, bukan dia qada, maksudnya nanti kita akan sampai bab bagaimana nak settlekan orang yang mana mati dalam keadaan dia ada puasa wajib ke atas diri dia. Sama ada wajib daripada Ramadan, ataupun kafarah, ataupun nazar. Tapi secara umum tidak ada masalah. Nampak tak? Secara umum tidak ada masalah. So, bab ni tuan-tuan adalah untuk bagi tahu harusnya untuk melewatkan qada Ramadan sehingga datang Ramadan yang satu lagi. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa bisanadil muttasil minna ila al-Imam Abi Dawud rahimahullah annahu qala haddatsana Abdullah ibn Maslamah al-Qa'nabi wa an Malik an Yahya bin Sa'id an Abi Salamah bin Abd al-Rahman annahu sami'a Aisyah radhiyallahu ta'ala anha taqul in kana la yakunu alayya as-shawm min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu hatta ya'ti Sya'ban. Hadis sahih tuan-tuan ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Sanad masyhur tuan-tuan Qa'nabi daripada Imam Malik daripada Yahya bin Sa'id wa huwa al-Ansari. Abi Salamah ibni Abd al-Rahman ibni Auf, anak kepada sahabat Abd al-Rahman ibn Auf radhiyallahu anhum. Di kalangan tabi'in tuan-tuan, beliau telah mendengar Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin berkata, sesungguhnya aku ada kewajipan puasa untuk digantikan daripada puasa Ramadan. Maka aku tidak mampu untuk qada, untuk aku ganti puasa tersebut sehinggalah datangnya bulan Sya'ban, iaitu sebelum Ramadan satu lagi. Jadi kata para ulama, dalam hadis ini adanya dalil jawazut ta'khir, harus untuk melewat-lewatkan. Sebab biasanya Nabi SAW tahu apa yang Ummahatul Mukminin buat. Jadi bila Nabi ikrarkan benda tu, maksudnya benda tu boleh lah. Bila Nabi ikrarkan, maksudnya benda itu boleh. Cuma timbullah perbahasan, adakah Aisyah radhiyallahu anha tidak puasa sunat langsung? Adakah Aisyah radhiyallahu anha tidak puasa sunat langsung sepanjang tahun? Sebab yang wajib ni dia tak buat. Sehinggalah datang Sya'ban. Adakah dia tak puasa sunat langsung? Sebagaimana saya bagi tahu semalam, tidak ada dalil yang jelas yang mengatakan
beliau radhiyallahu ta'ala puasa ataupun tidak puasa. Sebab dalam setengah riwayat, dia kata, sebab dia apa? Kata Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, kerana apa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha lewatkan? Kerana sibuknya beliau untuk menunaikan hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sibuknya beliau kerana hendak menunaikan hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setakat ni kita tak jumpalah dalam riwayat beliau sendiri yang menyatakan bahawasanya itu sebab beliau lewatkan. Sebab kalau ikutkan, Aisyah radhiyallahu anha ialah salah seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika mana Nabi SAW meninggal ada 9 isteri, betul tak? Jadi kalau ikut pembahagian tuan-tuan, Aisyah akan dapat lebih kurang 3 hari. 3 hari ataupun 4 hari. Kurang daripada 4 pun. Sebulan. 3 hari ataupun 4. Kurang daripada 3 hari ataupun 4 hari sebulan. Nampak tak? Kemudian, ada hari yang diberi oleh madu yang lain kepadanya. Saya tak ingat daripada siapa. Tak silap saya daripada Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Dia bagi dia punya bahagian kepada Aisyah. Jadi okeylah, Aisyah dapat lebih kurang dalam 6 hari ataupun 7 hari dalam sebulan. Dan kalau ikutkan, Nabi SAW pada siang hari jaranglah berada di rumah. Jaranglah berada di rumah. Kerana sibuk dengan tugas kenabian dan juga tugas pemimpin negara. Dan Nabi SAW, ulama bahaslah adakah berlaku adil dalam pembahagian malam dan juga siang di antara isteri-isteri kalau berpoligami, itu wajib ataupun tidak ke atas Nabi. Seingat saya dia tak wajib ke atas Nabi. Dia tak wajib ke atas Nabi, tapi Nabi buat atas dasar adil Nabi SAW. Ala kullin, jadi kalau kita kata tak wajib sekalipun, Nabi SAW telah berlaku adil. Maksudnya Nabi tidak akan mudah-mudah untuk masuk ke rumah isteri yang mana bukanlah gilirannya pada hari tersebut. Jadi Aisyah radhiyallahu anha tidak menyatakan secara jelas, sekurang-kurangnya dalam riwayat ini, apakah reason beliau radhiyallahu anha telah melewatkan qada puasa Ramadan sehinggalah kepada bulan Syaban. Wallahu a'lam bissawab. Dan dia tak bagi tahu pun dalam ni, adakah ini ialah pengamalan beliau sepanjang tahun. Maksudnya sepanjang tahun Ramadan. Kan Nabi SAW sempat puasa sebanyak 9 kali Ramadan. Adakah setiap tahun macam tu? Sebab dalam hadis ni tak bagi tahu. Dia kata, in kana la yakunu alayya, seolah-olah benda tu pernah lah ada dalam hidup aku, puasa ganti daripada bulan Ramadan. Fama astati'u an aqdiyahu, aku tidak mampu untuk qada hatta ya'tiya Sya'ban, sehinggalah datangnya bulan Sya'ban. Tak bagi tahu pun berapa tahun berlaku macam tu. Wallahu a'lam bissawab. Ala kullin tuan-tuan, secara umumnya kita boleh faham daripada hadis ini, benda itu adalah harus. Bab yang ke-41, bab fi man mata wa alaihi siyam. Bab berkaitan dengan orang mati dan ke atasnya puasa. Imam Abu Daud rahmatullahi alaih tak bagi tahu pun puasa wajib apa. Adakah Ramadan, adakah nazar ataupun kafarah. Benda ni di sisi kita tak kira apa-apa puasa yang wajib, maka secara umumnya mestilah diqada. Mestilah diqada. Kalau macam kita kata puasa kafarah, mesti kena qada sebab ialah denda yang kita kena bayar. Puasa nazar, orang tu sendiri yang nazar, maka mestilah dia kena bayar. Cuma dalam masalah puasa Ramadan tuan-tuan, kalaulah seseorang itu meninggalkan puasa Ramadan dalam mazhab kita tanpa sebarang uzur, tanpa sebarang uzur yang diiktiraf oleh syarak, seperti musafir ataupun sakit dan seumpamanya, dia memang dia buka tanpa sebarang uzur syar'i, maka katakanlah dia mati di pertengahan bulan Ramadan, dia tak puasa 2 hari, let's say, tanpa sebarang uzur, kemudian dia mati dalam bulan Ramadan, ataupun hari pertama Syawal dia telah mati, maka yang 2 hari ni wajib untuk dia qada. Sebab apa? Sebab dia telah buka puasa tanpa uzur, dia mati dah lah. Tapi qada ni maksudnya mesti disettlekan hutang dia. Kalaulah dia meninggalkan sesuatu puasa itu kerana uzur syar'i, macam dia bermusafir dalam bulan puasa beberapa hari, seminggu lah let's say, musafir cara zaman dulu kan, naik unta sebagai contoh, kemudian pertengahan Ramadan dia mati, maka tak wajib untuk dia qada lah. Tidak ada sebarang hutang lah, sebab masih belum sampainya waktu
untuk dia boleh untuk bayar hutang tersebut. Ataupun hari pertama hari raya dia telah mati sebagai contoh. Nampak tak? Ataupun dia tak boleh nak qada sebab bila masuk hari raya dia berterusan sakit sampai mati. Yang ni tak wajiblah ke atas dia untuk qada. Tapi kalau dia berbuka kerana uzur, kemudian bila masuk hari raya pertama, let's say lah dia tinggal 2 hari. Bermula hari raya kedua, raya ketiga, raya keempat tu, dia dah ada peluang untuk qada tapi dia tak qada. Kemudian dia mati. Yang ni memang dia dikira sebagai berhutang. Tuan-tuan, dia punya pendetailan ni tuan-tuan boleh tengok dalam kitab fiqh lah. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. Hadis ni sahih tuan-tuan, ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi dalam riwayat ni Ahmad bin Salih Al-Misri, Ibn Wahab Al-Misri, Amr bin Al-Harith masyhur tuan-tuan. Ala kullin, Aisyah radhiyallahu anha berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mati dan ke atasnya puasa, maksudnya dia ada puasa wajib lah. Tapi dalam ni Nabi SAW tidak bagi tahulah puasa wajib tu disebabkan oleh Ramadan ataupun kafarah. Sekejap Nabi SAW tak bagi tahulah sebab kafarah ke, sebab nazar ke, sebab apa ke. Maka apa dia punya penyelesaian, sebab benda tu dikira hutang. Maka Nabi SAW kata sama anhu waliyuhu. Maka sama di sini walaupun datang dalam bentuk fa'il madhi, past tense yang menunjukkan kepada ayat penyata, tetapi sebenarnya dia lebih kepada pemerintah, ai liyasum anhu waliyuhu. Maka wajiblah kepada walinya, kalau dalam mazhab kita kaum kerabat dia lah, tak kira lah dia bukan ahli waris pun, tetapi orang kata kaum kerabat dia hendaklah puasa untuk si mati tersebut mengikut bilangan harinya. Tuan-tuan, ini merupakan pendapat mazhab Imam Ahmad rahmatullahi alaih. Mazhab Imam Syafi'i ada dua-dua. Ni qaul qadim dan difatwakan juga dalam qaul jadid. Ada dua pilihan lah. Sama ada nak keluarkan bayaran fidyah bagi setiap hari yang mana dia tinggalkan jika wajib ke atas dia untuk qada, tapi dah sampai waktu untuk dia qada tapi dia tak qada. Nampak tak? Maka apa yang berlaku? Dia kena bayar fidyah lah. Fidyah dikeluarkan daripada apa tuan-tuan? Dikeluarkan daripada harta peninggalan dia. Dikeluarkan daripada harta peninggalan dia. Sebab benda tu dikira sebagai hutang dia. Kalau dia tak ada harta peninggalan untuk membayar hutang tersebut, wallahu alam, saya tak ingat sama ada wajib ke atas kaum keluarga dia untuk keluarkan fidyah daripada duit mereka ataupun tidak. Yang ni kena check kita fiqh lah, saya tak ingat dah. Tetapi yang paling penting dalam mazhab kita ialah diberi pilihan. Jika wajib untuk dia qada, dia mati dah tapi dia wajib untuk dia qada. Macam kalau dia berbuka puasa tanpa keuzuran, katakan satu hari, maka wajib dia qada satu hari walaupun dia mati pertengahan Ramadan, walaupun dia mati pada awal 1 Syawal. Wajib. Jadi dia kena bayar 1 mud. Ni pilihan pertama, bayar 1 mud. 1 mud ni lebih kurang berapa tuan-tuan? Lebih kurang dalam 700 gram, 650 gram, lebih kurang gitulah. Kena check balik dia punya yang spesifik. Sebab 1 mud ialah sebanyak 1 cupak. 4 cupak ialah 1 gantang kan. 1 mud ialah sebanyak 1 cupak. 4 mud akan jadi 1 sa', iaitu 1 gantang. Jadi lebih kurang itulah tuan-tuan, dalam 700 gram, 650 gram. Kena check balik dia punya kiraan semasa. Jadi berapa harga makanan ruji di tempat tersebut? Kalau kita makan beras yang average orang makan, berapa dia kena keluarkan daripada harta pusaka dia, sebab dia hutang kan, dia ni kena bayar. Kalau tak mampu, tak ada harta pusaka, mati, tak ada apa-apa tuan-tuan, adakah wajib ke atas kaum keluarga dia untuk bayar? Seingat saya tak wajib, cuma sunat untuk bayar. Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu a'lam bis-shawab.
Jadi itu ialah pilihan pertama, bagi makan. It'am dipanggil bagi makan. Yang kedua ialah wali dia dalam mazhab kita, maksud wali di sini ialah aqarib dia, iaitu kaum kerabat dia. Walaupun bukan di kalangan ahli waris, maka dia puasa mengikut bilangan hari telah ditinggalkan. Nampak tak? Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Jadi siapa yang mana mati, ke atasnya ada puasa yang wajib yang mana perlu dia tunaikan. Sama ada qada Ramadan yang wajib ke atas dia, ataupun nazar ataupun kafarah, maka hendaklah dalam kes ni Nabi SAW kata wali dia puasa untuk dia, iaitu kaum kerabat dia puasa untuk dia. Ini ialah salah satu pilihan dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua ialah it'am. Panjanglah dia punya pendalilan, pendetailan kenapa boleh jadi it'am apa semua tu. Adalah riwayat-riwayat, dalil-dalil lain, takwil lain-lain. Tapi penting dalam mazhab kita boleh dua-dua. Ada setengah mazhab dia tak bagi pun untuk puasa. Macam mazhab Abu Hanifah, dia tak bagi puasa, dia kena it'am je. Sebab dia kata berdasarkan riwayat lain, orang lain tak boleh puasa untuk orang lain kan, tak boleh solat untuk orang lain. Kecuali amalan yang mana dinyatakan secara jelas ada niabah, boleh diganti macam masalah haji. Dia kata bolehlah, tapi puasa ni tak boleh. Berdasarkan pendapat mereka. Tapi pendapat mazhab kita dua-dua boleh. Wallahu a'lam bissawab. Qala Abu Dawud hadha fi an-nadri wa huwa qawlu Ahmad ibn Hanbal. Imam Abu Dawud dia hamalkan, dia telah fahami hadis ini hanya untuk nazar. Sebab nazar ni memang wajiblah untuk diqada'kan. Wajib untuk ditunaikan, wajib untuk diqada'. Jadi kalau orang tu mati, dia ada puasa nazar yang wajib, maka mestilah untuk diqada'. Tapi kalau dalam masalah orang yang mati, dalam keadaan dia tinggal puasa Ramadan, tak semestinya wajib dia qada'. Sebagaimana tafsir yang kita bagi tahu tadi. Mungkin dia tinggal kerana uzur, cuma dia tak sempat untuk qada'. Mati dalam bulan Ramadan ataupun sakit berterusan sehingga dia mati, tak sempat nak qada'. Yang ni memang tak wajib lah. Nampak tak tuan-tuan? Adapun kalau dia ni orang yang mana berbuka tanpa keuzuran, maka wajib untuk qada' walaupun dia mati dalam Ramadan. Hak ni di sisi kita. Ataupun dia berbuka dengan keuzuran tetapi tidak sempat untuk qada', maka tak wajib untuk diqada' untuk dia, tak wajib untuk puasa untuk dia ataupun bayar fidyah untuk dia. Saya dah ulang banyak kali, mungkin dah tercampur-campur dah saya punya penerangan sebab ulang benda yang sama banyak kali. Ala kullin, ni berdasarkan kenyataan Imam Abu Daud rahmatullahi alaih. Dia kata hadza fin nadri, ini adalah berkaitan dengan puasa nazar, dan ialah qaul Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan ialah qaul kita juga tuan-tuan. Cuma dia ada tafsil, dia ada pendetailan dalam masalah tinggal puasa Ramadan, sama ada kerana uzur ataupun tidak, sempat untuk diqada', ada peluang untuk qada', ada tempoh masa yang sempat untuk qada' ataupun tidak. Adapun kalau nazar dan juga kafarah, maka wajib. Sebab kafarah tu memang punishment untuk dia kan, memang satu hukuman untuk dia. Dan nazar memang dia wajibkan atas diri dia, maka memang kena bayar lah. Wallahu a'lam bissawab. Hadis yang seterusnya, wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Abi Husain an Abi Hasin an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala idza marida ar-rajulu fi Ramadan thumma mata wa lam yasum ut'ima anhu wa lam yakun alayhi qada' wa in kana alayhi nadrun qada' anhu waliyuh. Hak ni tuan-tuan, kata fatwa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia kata apabila seseorang lelaki sakit pada bulan Ramadan, kemudian dia mati, walam yasum, dan dia tidak puasa kerana dia sakitlah, ut'ima anhu, maka cara dia macam mana? Ut'ima anhu, dibayar makan fidyah untuk pihak dia berdasarkan hari yang mana dia tinggalkan. Walam yakun alaihi qada', dan tidak ada kewajipan qada' ke atas dia. Maksudnya kaum keluarga dia tak qada', kaum keluarga dia hanya bayar satu mud untuk setiap hari yang ditinggalkan. Tapi dalam mazhab kita tak gitu tuan-tuan. Mazhab kita, kalau dia sakit, dia tak puasa. Nampak tak? Dia sakit, dia tak puasa. Dan sakit ialah keuzuran yang diiktiraf oleh syarak. Maka dia mati dalam bulan Ramadan. Nampak tak? Dia mati dalam bulan Ramadan. Dia tak sempat nak qada' lah, mati dalam bulan Ramadan. Falaisa alaihi syai', maka tidak ada kewajipan apa pun ke atas dia. Tak dikira berhutang. Tidaklah wajib ke atas keluarganya untuk keluarkan makanan
ataupun untuk puasa bagi pihak dia. Kalau mati dalam bulan Ramadan, ataupun sakit dia berterusan sehinggalah dia mati dalam bulan Syawal, tidak pernah ada peluang dan ruang masa untuk dia qada, maka laisa alaihi syai', tidak ada kewajipan ke atas dia juga untuk dibayar fidyah bagi pihak dia ataupun dipuasa bagi pihak dia. Ini fatwa Ibn Abbas, tuan-tuan. Imam Abu Daud rahmatullahi alaihi dia bawa, tapi mazhab kita tak macam ni. Cuma dia kata wa in kana alaihi nadhrun, tapi kalau dia ni ada puasa nazar, maka qada anhu waliyuh, maka wali dia kena qada bagi pihak dia. Maksudnya dalam keadaan berpuasa. Hak ni juga mazhab kita. Salah satu daripada pilihan yang dua. Sama ada wali puasa untuk dia ataupun wali bayar satu hari, satu mud fidyah daripada harta tinggalan dia. Sebagaimana kita bagi tahu sebelum ni. Wallahu a'lam bissawab. Hadis yang seterusnya, tuan-tuan. Bab as-shaum fi safar. Bab berpuasa ketika mana dalam pemusafiran. Boleh tak boleh? Boleh. Puasa sunat boleh. Puasa fardu pun boleh. Tak ada masalah. Tak wajib untuk kita berbuka puasa ketika mana kita berada dalam keadaan musafir. Dan tak haram pun untuk berpuasa sunat ketika mana kita berada dalam keadaan musafir. Sebahagian ulama, macam ahli zahir, dia kata kalau kita puasa ketika mana musafir, puasa tu tak sah pun dan memang kena qada. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dia kata fa in kuntum maridan aw ala safar, ataupun dalam ayat lain wa in kuntum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kamu sakit ataupun kamu berada dalam keadaan safar, maka mesti kena qada. Mazhab Syafi'i tak gitu. Kita bagi tahu dah sebelum ni kan tentang dalalatul iqtida'. Kita kata faman kana minkum maridan aw ala safar fa aftara fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau dia berbuka barulah dia kena qada. Itu mazhab jumhur, majoriti para ulama. Jadi, apakah hukum berpuasa ketika mana musafir? Puasa wajib pun boleh, puasa sunat pun boleh. Tak wajib untuk berbuka. Nampak tak? Tak wajib untuk berbuka. Dan bahkan dalam mazhab kita, kalau kita tak berbuka, kalau puasa wajib itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu puasa, lebih baik untuk kamu. Ada setengah pula dia kata, tengok yang mana lebih senang untuk orang tu. Kalau berbuka itu memudahkan dia dalam safar dia, maka itu lebih baik. Kalau tidak berbuka itu lebih memudahkan dia, maka itu lebih baik. Ala kullin, tuan-tuan, min haitsul jawaz, dari sudut boleh, boleh. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh ahli zahir, yang mana kalau musafir, confirm puasa itu tak sah dan wajib kena qada. Tidak sedemikian rupa. Wa bihi qala haddatsana Sulaiman bin Harb wa Musaddad qala haddatsana Hammad an Hisham bin Urwah an abihi أن عائشة رضي الله عنها أن حمزة الأسلمية سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر قال صم إن شئت وأفطر إن شئت. Dalam riwayat ni, tuan-tuan, hadisnya sahih, tuan-tuan. Ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Sahih Bukhari. Satu orang lelaki, nama dia ialah Hamzah Al-Aslami. Dia telah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni satu orang lelaki yang mana asrudus saum. Aku suka untuk puasa berhari-hari. Asrudus saum, iaitu sardus saum ni, puasa berhari-hari, tuan-tuan. Tak ada masalah. Selagi mana dia tidak puasa pada hari yang mana diharamkan untuk puasa. Seperti 2 hari raya, hari tasyrik. Jadi dia nak puasa sepanjang hari, tak ada masalah. Bukan sepanjang hari, sepanjang tahun pun boleh. Dengan syarat dia berbuka pada 2 hari raya dan juga ayyam tasyriq. Maksudnya 5 hari tu dia tak puasa, tak ada masalah. Cuma dalam mazhab kita haram untuk dia wisal. Apa maksud dia, tuan-tuan? Dia tidak boleh sambung puasa dengan puasa tanpa berbuka langsung. Kalau dia nak juga wisal, dia mesti kena makan sebelum masuk waktu subuh hari keesokannya, sebagaimana kita dah bagi tahu sebelum ni. So dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ialah satu lelaki asrudus saum, yang mana aku suka untuk puasa berterusan. Jadi sardus saum boleh, tak ada masalah. Dengan syarat dia jangan puasa pada hari yang diharamkan puasa dan dia tidak melakukan wisal. Kalau dia nak wisal juga, dia mesti kena buka puasa bila, tuan-tuan? Sebelum masuk waktu subuh hari ke seterusnya. Jadi dia tanya kepada baginda Nabi SAW, afa asumu fis safar? Boleh tak aku nak berpuasa ketika mana aku bermusafir? Jadi kalau kita tengok dalam siap konteks ni, maksudnya dia tanya, adakah boleh aku untuk berpuasa sunat dalam pemusafiran? Walaupun sebahagian ulama kata pertanyaan ini umum lah.
boleh tak aku nak puasa sunat ataupun aku nak puasa wajib ketika mana aku berada dalam musafir, puasa Ramadan seumpamanya. Sebab puasa Ramadan ni, kalau ikutkan, diberi rukhsah kelonggaran kan ketika mana dalam musafir. Jadi mungkin dia bila dengar rukhsah tersebut, dia salah faham radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata macam tak boleh dan seumpamanya. Jadi dia tanya Nabi SAW untuk clearkan. Jadi afa asum di sini secara umumnya sunat ataupun wajib. Boleh dua-dua, difahami begitu. Maka Nabi SAW berkata, sum in syi'ta, jika kamu mahu, kamu puasalah. Wa aftir in syi'ta, jika kamu tak mahu puasa, tak payah puasa. Tapi kalau puasa wajib, kena qada lah. Wa bihi qala hadathana Abdullah ibn Muhammad al-Nufaili qala hadathana Muhammad ibn Abdul Majid al-Madani قال سمعت حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي يذكر أن أباه أخبره عن جده أنه قال قلت يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه وإنه ربما صادفني هذا الشهر عن رمضان وأنا أجد القوة وأنا شاب فأجد بأن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو uftiru qala ayya dhalika syi'ta ya Hamzah. Cuma riwayat yang kedua ni dia mentafsilkan riwayat yang pertama sebab dia kata ni berkaitan dengan bulan puasa, bulan Ramadan. Riwayat pertama daripada Aisyah ceritanya dengan lafaz yang mutlak, afa asum, tak tanya pun, bukan tak tanya, tak bagi tahu pun tu puasa sunat ataupun puasa Ramadan. Tapi riwayat yang ini daripada sahibul qissah, iaitu tuan punya badan sendiri. Hadis ni tuan-tuan ialah hadis yang mana sanad dia ada kelemahan lah. Sebab dalam sanad dia ada perawi nama dia siapa Muhammad ibn Abdul Majid al-Madani. Dia ni satu orang yang majhul. Dan ada berlaku tafarrud. Oleh siapa tuan-tuan? Abdullah ibn Muhammad an-Nufaili. Ala kullin, ada lagi lah orang yang majhul dalam. Tapi sebab Imam Abu Daud rahmatullahi alaih bawa, dia hanya more kepada memberi perincian kepada riwayat yang pertama di atas yang sahih. Nah, jadi benda itu tidaklah datang hukum yang baru ataupun tidak datang hukum yang baru. Dia just macam tafsirkan riwayat di atas. Walaupun riwayat tu ada sedikit kelemahan, tapi ditafsirkan riwayat yang sahih di atas. Jadi tak ada masalah tuan-tuan. Tidak ada masalah. Jadi dia punya umdah, dia punya paksi dari sudut keharusan untuk berbuka puasa ketika mana bermusafir ataupun keharusan untuk berpuasa ketika bermusafir, sunat ataupun wajib, dia ambil daripada riwayat yang pertama tadi. Cuma riwayat kedua ni dia lebih tafsil bagi tahu riwayat pertama yang mutlaqah tu, dan dia tidak adalah orang kata tambah hukum baru dan seumpamanya, sama sahaja. Jadi daripada sahibul qissah iaitu Hamzah al-Aslami, dia kata, aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ni sahibu zahrin. Aku ni ialah pemilik kepada binatang-binatang tunggangan. U'alijuh, iaitu aku macam mana? Aku take care binatang-binatang tunggangan aku ni, macam unta ke apa ke. Jadi dia kata, usafiru alaih, aku bermusafir dengan binatang tunggangan aku ini. Wa ukrih, dan aku juga telah sewakan kepada orang. Maksudnya, dia bermusafir dengan binatang tunggangan dia untuk whatever reason lah, untuk perniagaan, untuk sewa beli ke apa. Tapi yang paling penting, dia ada binatang tunggangan yang mana dia akan bermusafir dengan binatang tersebut. Dan dia kata, ketika mana aku bawa binatang-binatang tunggangan aku ni, mungkin aku akan bertemu dengan bulan Ramadan. Aku akan bertemu dengan bulan ini, yakni bulan Ramadan. Dalam keadaan aku sedang bermusafir. Jadi sekarang aku nak buka puasa ke, aku nak teruskan puasa. So, dia bagi tahu kepada baginda Nabi SAW, aku ada kekuatan untuk teruskan berpuasa. Dan aku ni masih lagi muda lah. Jadi dia kata, kalau aku puasa sekarang, lebih mudah bagi aku berbanding kalau aku buka puasa, jadi aku kena qada untuk satu tempoh yang lain. Maka benda tu dah jadi hutang kat atas diri aku. Jadi, dia pun tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku berpuasa
adakah itu lebih besar pahalanya untuk aku ataupun aku buka puasa? Maka Nabi SAW kata, ayyu dhalika syi'ta ya Hamzah, atau ayya dhalika syi'ta ya Hamzah. Nabi SAW kata, buatlah yang mana pun. Ini dalil bagi golongan yang kata, dia ada 3 golongan kan. Saya bagi tahu secara umum tadi. Yang pertama ialah dia kata, puasa lebih baik. Wa antasumu khairul lakum. Jadi kata, afdal untuk berpuasa kalau mampu. Ataupun whatever keadaan, kalau setakat lemah sikit-sikit tu, dia kata afdal untuk puasa. Golongan yang kedua kata, berbuka puasa itu lebih afdal. Sebab mungkin mereka pegang riwayat laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukanlah antara perkara yang baik kalau berpuasa ketika mana bermusafir. Ada pun golongan yang ketiga, mereka pegang pendapat ni. Iaitu ayya dhalika syi'ta ya Hamzah. It depends on you, wahai Hamzah. Maksudnya kalau kau rasa kau kuat, maka itu lebih afdal untuk kamu terus berpuasa. Kalau kamu rasa lemah, mungkin boleh mengganggu perjalanan kamu dan seumpamanya, maka itu lebih afdal untuk kamu, iaitu kamu berbuka. Tapi dari sudut min haithul jawaz, boleh buka tak boleh? Jumhur majoriti kata boleh, khilafan li ahli zahir. Berbeza dengan ahli zahir yang kata tak boleh puasa, bahkan kena qada satu hari ataupun mengikut hari yang ditinggalkan ketika mana bermusafir. Cuma khilaf ulama dari sudut apa? Dari sudut afdaliyah. Antara tiga tadi yang mana lebih afdal? وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة إلى مكة حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء فرفعه إلى فيه ليريه الناس وذلك في رمضان فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول قد صام النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر. Dalam riwayat ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dia kata Nabi SAW telah keluar daripada Madinah menuju ke Mekah. Ketika mana bila ni tuan-tuan? Ketika nak fatah Mekah kan? Sehinggalah Nabi sampai ke satu tempat nama dia Usfan. Kemudian Nabi telah minta satu bekas air untuk dibawa kepada baginda. Dan baginda Nabi SAW telah angkat bekas air tersebut dekat dengan mulutnya untuk baginda SAW tunjuk kepada para sahabat yang Nabi nak buka puasa lah. Wadhalika fi Ramadan. Benda ni berlaku pada bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, dalam 2 ayat yang akan datang, ada Nabi SAW telah memerintahkan untuk berpuasa dalam kes tu. Sebab apa? Sebab takut nak berjumpa dengan musuh, jadi akan jadi lemah. Jadi dalam keadaan itu, kes itu Nabi telah wajibkan untuk berbuka puasa. Tapi Nabi tak buka puasa pun. Tapi Nabi wajibkan ke atas sahabat untuk buka puasa. Nampak tak? Benda itu orang kata perintah yang mana datang untuk ketika itu. Perintah yang mana datang untuk ketika itu, maka dia jadi wajiblah untuk taat kepada imam. Sebagaimana dalam mazhab kita, tuan-tuan, apakah antara puasa yang wajib untuk satu-satu orang untuk puasa? Iaitu bila imam perintahkan untuk puasa beberapa hari sebelum kita keluar untuk menunaikan solat istisqa. Jadi, bila imam perintahkan, wajiblah untuk kita puasa. Itu wajib untuk puasa. Dalam kes ni, wajib untuk buka puasa sebab imam pemerintah pada waktu tersebut kerana maslahah, kerana pandangan masa depan untuk menghadapi musuh dan seumpamanya ni, maka telah memerintahkan para sahabat untuk berbuka puasa. Maka pada waktu tersebut wajiblah untuk buka puasa. Tapi dari sudut harus yang asal, harus je. Sebab tu Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia kata, Nabi SAW dalam pemusafiran ada ketika baginda puasa, ada ketika baginda berbuka. Maka siapa yang ingin berpuasa, dia boleh puasa. Siapa yang ingin untuk berbuka, dia boleh berbuka. Tapi dia kena qada lah. Hadis ni tuan-tuan sahih, ada dalam Bukhari dan Muslim dan seumpamanya. Wa bihi qala hadatsana Ahmad bin Yunus qala hadatsana Zaidatu an Humayd at-Tawil an Anas radhiyallahu anhu annahu qala safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan fa sama ba'duna wa aftara ba'duna falam ya'ib as-sa'im 'ala al-muftir wa al-muftir 'ala as-sa'im. Hadis ni tuan-tuan, berapa kali safar Nabi SAW dalam Ramadan? Tak silap kita ada 2 kali. Satu menuju ke Mekah ketika mana Fatah Mekah dan satu lagi ketika mana dalam peperangan Badar. Betul tak? Jadi yang ni Anas radhiyallahu anhu dia kata, kami telah bermusafir bersama dengan Nabi SAW pada bulan Ramadan. Sebahagian orang berpuasa, sebahagian lain berbuka puasa. Maka tidaklah orang yang mana berpuasa itu mencela orang yang berbuka dan tidaklah orang yang berbuka itu mencela orang yang mana berbuka puasa. Hadis ini sahih tuan-tuan. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Cuma bagaimana kita nak harmonikan dengan hadis yang di atas? Okey, kalau tuan-tuan ingat, perjalanan daripada Mekah ke Madinah ataupun Madinah ke Mekah, dia akan masa yang panjang lah.
Jadi dalam awal-awal perjalanan, ketika mana bermusafir, itu tak ada masalah. Siapa nak puasa, puasa. Siapa tak nak puasa, tak nak puasa, tak ada masalah. Tapi bila dekat dengan Usfan, tuan-tuan, bila dekat dengan Usfan, semakin mendekati kota Mekah, jadi pada waktu tersebut takut jika diserang oleh musuh. Maka para sahabat berada dalam kelemahan, tak boleh mempertahankan diri. Jadi mudarat yang besar. Jadi pada waktu tersebut, barulah Nabi SAW mewajibkan para sahabat untuk berbuka puasa. Adapun ketika mana dalam perjalanan safar sebelum sampai ke Usfan, sebahagian sahabat puasa, sebahagian sahabat tidak berpuasa. Itu sahaja dia punya taufik, atau iaitu gabungkan antara dua hadis ni. Dia tidak bertentangan. Hadis yang seterusnya, wa bihi qala hadatsana Ahmad bin Shalih wa Wahb bin Bayan al-ma'na qala hadatsana Ibn Wahb qala hadatsani Muawiyah an Rabi'ah bin Yazid annahu haddathahu an Qaza'ata annahu qala ataitu Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu wa huwa yufti an-nas wa hum makthurun alayhi fantadartu khalwatah falamma khala sa'altu an siyam Ramadan fi as-safar فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان عام الفتح فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ونصوم حتى بلغ منزلا من المنازل فقال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر قال ثم سرنا فنزلنا منزلا فقال إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Hadis ini sahih tuan-tuan, ada dalam Sahih Muslim. Ala kullin, dalam Sunan Abi Daud ni tuan-tuan, dia lebih kurang ada hampir 2000 hadis yang ada dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ataupun salah satu keduanya. Sama ada dengan sanad yang sama, ataupun paling kurang akan bertemu di paksi yang sama dengan paksi Bukhari dan juga Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ikutkan Imam Abu Daud ni tuan-tuan, dia dengan Imam Muslim, dengan Imam Bukhari, lebih kurang je dari sudut umur. Memanglah Imam Abu Daud meninggal lewat sikit 275 meninggal. Imam Bukhari 256, Imam Muslim 263, tetapi lebih kurang lah. Sebab mereka berkongsi guru pun, banyak je guru-guru yang mana mereka berkongsi. Antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Qa'nabi, ini semua guru kepada orang kata Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi pada waktu tersebut mungkinlah Imam Abu Daud dia tahu je Imam Bukhari tulis kitab, Imam Muslim tulis kitab. Tapi tidaklah kitab-kitab tersebut seperti pada hari ini, bila tulis kita cetak, dijual, semua orang boleh beli. Zaman dulu kan kena datang dengar, kena salin balik mengikut nuskah yang ada daripada guru. Jadi ala kullin nak bagi tahu bahawa ada riwayat-riwayat Imam Abu Daud rahmatullahi alaih dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim rahmatullahi alaih. Lebih kurang ada 2000 hadis. Dan hadis-hadis dalam Abu Daud ni ada lebih kurang berapa tuan-tuan? Ada dalam 4300 ke 4500 mengikut perbezaan penomboran lah, mengikut cetakan-cetakan yang ada. Tapi separuh daripada tu tuan-tuan ialah hadis yang mana ada dalam Bukhari Muslim, ataupun salah satu daripada dua kitab tersebut. So dalam riwayat ni tuan-tuan, satu orang tabi'in nama dia Qaza'ah, dia kata aku telah datang berjumpa dengan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Pada waktu tersebut dia sedang memberi fatwa kepada manusia. Wahum makthurun alaih, mereka sedang mengelilingi Abu Ayyub, ramailah yang duduk mengelilingi, sahabat tuan-tuan. Maka aku telah tunggu kelapangannya, waktu dia akan bersendirian nanti. Apabila dia telah lapang bersendirian, aku telah bertanya kepada beliau berkaitan dengan puasa Ramadan ketika mana berada dalam pemusafiran. Maka beliau radhiyallahu anhu telah berkata, kami telah keluar bersama dengan Rasulullah SAW pada bulan Ramadan pada tahun pembukaan kota Mekah. Nabi SAW berpuasa, kami juga berpuasa. Sehinggalah Nabi SAW telah sampai kepada satu tempat yang mana turun berhenti di situ. Nabi SAW berkata, sesungguhnya kamu semua semakin dekat dengan musuh kamu, dan berbuka itu lebih kuat untuk kamu. Maka keesokannya kami telah bangun pada waktu pagi, ada di kalangan kami yang mana berpuasa dan ada di kalangan kami yang berbuka. Sebab semakin dekat dengan musuh dan
Satu lagi, perjalanan pun dah ambil masa beberapa hari kan. Jadi, orang kata semakin letih lah. Maka, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kemudian kami meneruskan perjalanan sehinggalah kami sampai ke satu tempat. Mungkin tempat inilah Usfan, sebagaimana disebut dalam riwayat Ibn Abbas. Maka, Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya esok kamu akan bertemu dengan musuh kamu dan berbuka itu adalah lebih kuat untuk kamu, maka hendaklah kamu semua berbuka. Maka fakanat azibatan min Rasulullah SAW, maka ini perintah untuk berbuka ini bila semakin dekat dengan Mekah adalah azimah, iaitu satu perintah yang wajib daripada pihak Nabi SAW. Pada kes itu, kalau tak hukum asalnya, nak berbuka tak berbuka tak ada masalah tuan-tuan, itu adalah pilihan. Qala Abu Sa'id radhiyallahu anhu, thumma laqad ra'aituni asum ma'an Nabi SAW qabla dhalika wa ba'da dhalik. Kemudian Abu Sa'id kata, dalam safar yang lain, aku bersama dengan Nabi SAW, aku berpuasa bersama dengan Nabi. Sebelum daripada peristiwa ini dan selepas daripada peristiwa ini. Maksudnya bagi tahu hukum asalnya ialah tak ada masalah untuk berpuasa. Nampak tak tuan-tuan? Bab ikhtiyarul fitr. Bab memilih untuk berbuka puasa. وبه قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد بن زرارة عن محمد بن عمرو بن حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يضلل عليه والزحام عليه فقال ليس من البر الصيام في السفر. Tuan-tuan, Abu Walid At-Tayalisi di antara anak murid Syu'bah. Tapi Imam Bukhari tak ambil riwayat sangat daripada dia sebab bukan sebab dia ni tak thiqah ke apa. Abu Walid At-Tayalisi tuan-tuan, ma'ruf, masyhur, thiqah. Cuma sebab Syu'bah ni satu orang perawi yang masyhur antara ulama hadis yang besar, jadi anak murid dia ramai. Bila anak murid dia ramai, Imam Bukhari berpada dengan riwayat-riwayat orang lain lah. Jadi dia tak masukkan riwayat Abu Walid At-Tayalisi dalam kitab dia. Tapi Abu Daud disempat dengan Abu Walid At-Tayalisi sendiri. Disempat dengan Abu Walid At-Tayalisi sendiri. Imam Abu Daud rahmatullahi alaihi. Sekejap saya tengok Imam Abu Daud bila dia lahir. Lahir tahun 202, lebih kurang dengan tahun-tahun Imam Muslim rahmatullahi alaihi lahir. Imam Bukhari awal sikit. Tapi kenapa Imam Bukhari bila dia nak sampai kepada Syu'bah, dia kena lalu dua sanad, bundar Syu'bah. Adakah wasitah Imam Bukhari dengan Syu'bah satu wasitah je? Sekejap saya nak check. Saya jumpa satu paper ni, dia kata Al-Hikmatu min Riwayatil Bukhari bil Isnadin Nazil, daripada Jamiah Islamiyah Gazzah. Nantilah saya baca. Tapi seingat sayanya, riwayat Imam Bukhari daripada Syu'bah biasanya melalui bundar Muhammad Ibn Bashar daripada guru dia Muhammad Ibn Ja'far daripada Syu'bah. Biasanya itulah. Dari sudut imkan untuk dijumpa anak murid Syu'bah terus, memang imkan, tak ada masalah lah. Ala kulli, biarlah tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tak berminat benda ni, tapi saya kena minat lah. Jadi, dalam riwayat ni, hadis ni juga ialah satu hadis yang sahih, ada dalam Bukhari tuan-tuan. Dari dalam Muslim pun ada. Dia kata, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi SAW telah lihat satu orang lelaki yang mana yudhallalu alaih, yang mana telah diteduhkan ke atasnya, diteduhi. Wazzihamu alaih, ramai orang berkumpul dekat lelaki tersebut.
Sebab apa? Sebab dia tak berbuka puasa sebagaimana Nabi bagi tahu. Jadi dia telah pengsan. Dia jadi lemah, sangat-sangat lemah. Sampaikan dia menyusahkan orang. Maka Nabi SAW kata, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukanlah antara kebaikan berbuka ketika mana berpuasa. Berbuka ketika mana berada dalam keadaan musafir. Jadi ini di sisi para ulama ialah waqi'atu ain. Iaitu benda yang mana berlaku kes itu. Dan orang yang mana berada dalam situasi yang sama. Jadi kalau sampai dia menyusahkan orang, itu bukan benda kebaikan pun dia buat, menyusahkan orang. Mungkin menyebabkan mudarat pada batang tubuh dia sendiri. Nampak tak? Jadi, dia tidak menafikan hukum asal bahawasanya boleh untuk berpuasa ketika mana bermusafir. Wa antasumu khairul lakum. Ataupun hadis yang sebelum ni, jika engkau mahu, kamu boleh berbuka. Jika engkau mahu, engkau boleh teruskan berpuasa. Tapi kalau sampai memudaratkan diri, memudaratkan jemaah yang lain, especially dalam kes ini mungkin untuk berperang dalam Ghazwah Fatah, maka dia akan menyusahkan orang lain. Jadi Nabi kata, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukanlah antara perkara yang baik untuk puasa pada ketika mana bermusafir. Tapi Nabi SAW tak kata pun benda tu sampai haram, berdosa. Nampak tak? Wallahu a'lam bissawab. Dalam riwayat Imam Muslim, tuan-tuan, dia ada riwayat yang lagi panjang lah. Dia kata Nabi SAW telah keluar ke kota Mekah pada tahun pembukaan kota Mekah. Maka Nabi SAW telah berpuasa sehinggalah sampai ke satu tempat nama dia ialah Qura Al-Ghamim. Dan manusia pun berpuasa bersama dengan Nabi SAW. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, sesungguhnya sebahagian manusia pada syaqqa alaihimus siyam. Dah jadi susahlah untuk puasa sebab perjalanan kan. Bila berterusan perjalanan, maka menyebabkan jadi makin lemah. Dan sesungguhnya manusia sedang menunggu-nunggu apa yang engkau akan buat, ya Rasulullah. Sebab sahabat ni, mereka ni taat. Akan tengok Nabi buat, mereka buat. Nabi tak buat, mereka tak buat. Maka Nabi SAW telah memanggil untuk dibawakan satu bekas yang mana di dalamnya ada air. Bila tuan-tuan? Lepas asar dah. Maka Nabi SAW telah minum. Dan manusia telah melihat kepada baginda Nabi SAW. Dan sebahagian daripada mereka telah berbuka. Dan sebahagian yang lain masih meneruskan puasa. Maka sampailah berita kepada Nabi SAW bahawasanya sebahagian manusia sedang berpuasa. Maka Nabi SAW kata, ulaikal usah. Mereka ialah orang yang mana menderhaka. Nampak ada? Ulaikal usah. Mereka adalah orang menderhaka. Cuma Imam Khattabi rahmatullahi kata, kenyataan Nabi ni bukan secara umum orang yang mana berpuasa ketika mana berada dalam musafir semuanya adalah penderhaka. Tidak, tuan-tuan. Kharaja li sabab. Benda ni berlaku kerana keadaan tertentu, situasi tertentu. Nampak tak? Wallahu a'lam bissawab. Hadis yang seterusnya, tuan-tuan, saya nak baca cepat-cepat dah ni. Wa bi qala hadatsana Syaiban ibn Farrukh qala hadatsana Abu Hilal Ar-Rasibi qala hadatsana Abu Sawadah Al-Qushairi an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ini Anas bin Malik bukan yang sahabi yang masyhur, khadim Nabi. Dia sahabat juga tetapi daripada orang lain. Rajulun min Bani Abdullah ibn Ka'ab ikhwati Bani Qushair annahu qala agharat alaina khaylun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fantahaitu aw qala fantalaqtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa ya'kul faqala ijlis fa asib min ta'amina hadha faqultu inni sha'im qala ijlis uhaddithka 'an as-salati wa 'an as-siyam inna Allah ta'ala wada'a shatra as-salah aw qala nisfa as-salah was-sawm 'an al-musafir wa 'an al-murdi' aw al-hubla wallahi laqad qalahuma jami'an aw ahadahuma qala fatalahhafat nafsi alla akuna akaltu min ta'ami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni, tuan-tuan, dikatakan sebagai hadis yang hasan. Ada dalam Ibnu Majah, dalam Tirmizi dan seumpamanya. Imam Tirmizi kata hadis ni ialah hasan. Shalom. Anas bin Malik Al-Qushairi dia kata, Nabi SAW, kuda Nabi SAW telah datang menyerang kami. Maksudnya telah memerangi kami. Dia Muslim. Nampak tak? Agharat alaina khailun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal keadaan Nabi sedang makan. Maka Nabi SAW berkata, duduklah dan makanlah daripada makanan ini. Maka dia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW telah berkata, ijlis, duduklah, uhadithka, aku akan menyatakan sesuatu kepada kamu berkaitan dengan salat, berkaitan dengan puasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah
mengurangkan separuh daripada salat. Ataupun perawi kata Nabi tak sebut syatar. Syatar ni separuh juga. Ataupun Nabi mungkin sebut nisfas salah. Inna Allah Ta'ala wada'a syatras salah atau qal nisfas salah. Nabi sebut either one, sama ada syatar ataupun nisf. Tapi maksud dia separuh lah. Untuk siapa ni tuan-tuan? Untuk orang bermusafir. Kalau salat rubaiyah, zuhur, asar, isyak, kalau bermusafir dikurangkan separuh. Tapi tak wajib qada lah. Semayang dua lah. Cuma khilaf lah di kalangan para ulama'. Adakah wajib untuk qasar? Sebagaimana kata Imam Abu Hanifah. Adapun mazhab kita tak wajib untuk qasar. Boleh untuk qasar. Wassawma anil musafir. Dan begitu juga Allah SWT telah menggugurkan puasa bagi orang musafir. Tetapi, bukan gugur tanpa badal. Gugur kena gantilah bila balik ke kampung halaman. Dan begitu juga wa anil murdi'i awil hubla. Dan bagi orang yang mana menyusukan dan juga orang yang mana mengandung. Kita dah cerita dah sebelum ni. Maksudnya rukhsah untuk berbuka ada, tetapi still kena qada. Perawi berkata, iaitu Anas bin Malik Al-Qushairi ni kata, demi Allah Nabi SAW telah sebut kedua-duanya, jami'an atau ahdahuma. Maksudnya Nabi sebut al-murdi' dan hubla, ataupun Nabi sebut salah satu, al-murdi' ataupun hubla. Dia tak sure. Maka antara benda yang disebut, aku rasa menyesal sebab aku tidak makan bersama dengan Nabi SAW daripada makanan baginda. Nampak tak? Wallahu a'lam bissawab. Hadis yang seterusnya tuan-tuan, bab fiman ikhtara siyam. Bab bagi orang mana memilih untuk berpuasa. Ada orang memilih untuk berbuka, ada orang memilih untuk berpuasa, tak ada masalah. Wa bi qala hadatsana Muammal ibn al-Fadl, qala hadatsana al-Walid, qala hadatsana Sa'id ibn Abdul Aziz, qala hadatsana Ismail ibn Ubaidillah, qala hadathatni Ummu Darda an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd ghazawatihi fi harrin shadid hatta inna ahadana la yad'u yadahu ala ra'sihi أو قال كفه على رأسه من شدة الحر ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. Tuan-tuan, saya rasa berhenti kat sini dululah sebab saya rasa ada kemungkinan lampu nak mati pula dah. Dia berkelip-kelip dah. Takut jadi macam semalam. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ada orang tanya tentang kisah Nabi diperintah untuk rujuk semula setelah Nabi menceraikan Hafsah radhiyallahu anha. Jadi nanti insya-Allah lah kalau ada rezeki saya bagi tahu esok. Hadis sahih. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.